Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbincangan pada hari ini, kita akan berbincang tentang lembaga tabung haji. So, untuk yang pertama ialah tentang sejarah penubuhan tabung haji. Jadi, seperti yang kita semua tahulah, tabung haji ni ialah satu institusi kewangan Islam yang utama di Malaysia, dan tabung haji juga ialah sebuah badan yang berkanun yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu menjaga kemaslahatan orang Islam Malaysia, khususnya untuk menunaikan haji lah. So penubuhan tabung haji ni startnya pada awal tahun 1950-an, di mana Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz dia telah menjalankan satu kajian yang bertajuk The Mobilization of Domestic Saving in Southeast Asia. So dalam kajian ni dia mengkaji tentang bagaimana orang Melayu di Malaysia ni menyimpan duit. So dia dapat tahulah cara-cara dia orang simpan duit ni dengan cara simpan duit kat bawah bantal, lagi simpan kat atap dan sebagainya, dan tujuan dia tak lain tak bukan hanya untuk menunaikan haji lah. So itu antara tujuan-tujuan ataupun cara macam mana orang Melayu lah menyimpan duit dan sebagainya. Tapi pada masa itu masih belum wujud lagi apa-apa peraturan ataupun undang-undang yang menjaga kebajikan jemaah haji lah. So untuk yang seterusnya, Ungku Aziz telah memberi cadangan untuk mewujudkan satu perbadanan ataupun institusi yang boleh menjaga kebajikan bakal-bakal haji ni lah. Jadi Ungku Abdul Aziz ni telah menerima satu kunjungan daripada Mesir, dan dia mempelajari ilmu berkaitan dengan riba dengan orang tersebut lah. Jadi selepas itu beliau telah menyerahkan satu memorandum yang bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji kepada Kerajaan Malaysia pada Disember 1959. Dalam memorandum tu dia mencadangkanlah penubuhan satu badan yang boleh menyimpan wang serta menguruskan perjalanan bakal haji dari Malaysia ni lah. Okey. Tapi malangnya ini tak dapat dilaksanakan sebab waktu tu Malaysia tak boleh nak bagi keputusan sebab ialah dia berkaitan dengan riba dan sebagainya. So Malaysia dikenali dengan sistem kewangan Islam lagi, jadi dia belum terdedah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan riba. Maka apa yang Malaysia buat, Malaysia telah mengundang delegasi daripada Arab yang pakar dalam bidang riba dan sebagainya ni untuk ada perbincangan yang khusus dengan Ungku Abdul Aziz lah. So, lepas mengkaji tentang idea yang diberi Aziz ni, maka mereka semua bersetujulah untuk sepenuhnya dengan cadangan yang diberikan oleh Ungku Aziz tersebut. Jadi pada Jun 1960, kerajaan Malaysia telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kebajikan Ekonomi Bakal-Bakal Haji. So seterusnya pada 24 Januari 1962, jawatan kuasa tersebut telah mengemukakan satu surat putih kepada kerajaan, dan akhirnya pada September 1962 satu rang undang-undang Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji telah pun diluluskan di Parlimen. Maka setelah itu wujudlah lembaga tabung haji. Okey, itu sajalah untuk pengenalan. Okey, untuk pengurusan tabung haji, dia ada untuk dia punya pengurusan tu, dia ada pengurusan dia ada 13 orang, iaitu dia ada 4 orang pengarah, 5 orang ketawai, 2 orang pengurus, 1 sekretariat dan 1 penasihat undang-undang. Lepas tu untuk lembaga pula, lembaga ni dia ada di bawah 4/1 Akta Tabung Haji 1965. Dia mentadbir semua termasuk dia punya polisi, matlamat dan PJ lah, dia punya untuk teruskan dia punya apa tu orang kata, untuk majukan dia punya kewangan, institusi kewangan tu lah. Okey, seterusnya dia ada komposisi lembaga. Lembaga ni ada 4. Satu dia punya pengarah sendiri, memang lantikan daripada tu. Lepas tu daripada seorang daripada wakil Perdana Menteri, seorang daripada wakil Kementerian Kewangan, dan 7 orang tu dia mesti ada latar belakang, pengalaman dan pengetahuan dari segi kewangan Islam.
Okey, seterusnya dia punya jabatan. Jabatan ni untuk jabatan dia ada 5 unit pengurusan yang teras, iaitu berkecuali, sokongan, operasi, dana dan haji. Okey, untuk dia punya jabatan dia ada 10. Contoh dia Majlis Penasihat Syariah, audit dan entiti, kewangan dan sumber manusia. Itu punya contoh tak? Dia ada 10 lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ialah antara produk dan perkhidmatan tabung haji ialah yang pertama menyediakan akaun. Tabung haji ni ada menyediakan akaun simpanan. Simpanan yang dibuat di tabung haji ni adalah berdasarkan konsep wakalah dan ia adalah patuh syariah dan serta dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Setiap tahun akaun simpanan ni juga akan diberikan dividen. Yang kedua ialah menyediakan produk pelaburan seperti pelaburan equity iaitu pelaburan dalam saham. Yang kedua, pelaburan pendapatan tetap boleh menjana kadar pulangan yang stabil pada kadar risiko yang ditetapkan oleh pihak tabung haji. Yang ketiga, tabung haji juga menyediakan pelaburan hartanah. Tabung haji giat melabur dalam pasaran tanah di dalam dan di luar negara sebagai langkah mempelbagaikan risiko pelaburan. Yang ketiga, menyediakan perkhidmatan ibadah haji kepada umat Islam di Malaysia. Dan keempat, menyediakan pakej pelancongan ke 100 tempat melalui agensi haji iaitu TH Travel and Service Drama. Okay, Assalamualaikum. Seterusnya, anugerah dan pencapaian tabung haji. Okay, tabung haji ni pernah dinobatkan sebagai pemenang anugerah reka bentuk pembinaan hotel terbaru yang terbaik di antarabangsa. Okey, seterusnya pencapaian tabung haji ni dia mendapat anugerah hartanah berprestij global bagi hotel dan pusat konvensyen TH di Kuching, Sarawak. Okey, anugerah yang diterima ni pada tahun 2017 dan 2018. Okey, seterusnya tabung haji ni dapat pengiktirafan juara dunia dan serantau dan membawa pulang 3 anugerah hartanah Asia Pasifik di Bangkok, Thailand pada Mei 2017. So antara 3 anugerah yang diterima oleh tabung haji ni adalah yang pertama, anugerah pembinaan dan reka bentuk hotel terbaru terbaik di Malaysia. Okey, seterusnya anugerah pangsapuri terbaik Australia bagi Bay Pavilion di Sydney, Australia, dan yang terakhir anugerah pembinaan pejabat terbaik Malaysia bagi Kompleks Islam Putrajaya. Alright, baik. Sekarang kita beralih kepada isu dalam ataupun masalah yang pernah wujud dalam tabung haji. Baik, yang pertama adalah yang sebelum bertukarnya kerajaan Malaysia pada tahun 2020, di mana pada awal tahun 2020 ada isu berkaitan dengan penjelasan isu Abraj Kementerian Berhad. Okay. Apakah Abraj ini? Abraj adalah syarikat usaha sama merupakan 50-50 yang ditubuhkan pada bulan November 2009 sebagai sebahagian dari pelaburan dalam industri hartanah. Dan syarikat usaha sama ini memiliki 3 buah bangunan pejabat Cyberjaya di Selangor. Tapi kita beralih kepada yang ketiga, iaitu berkaitan dengan kedudukan kewangan Abraj mula terkesan sejak 2015 dan ianya tidak mampu menjana pendapatan untuk membayar pembiayaan bank. Ini disebabkan salah satu penyewa utama telah berpindah ke tempat lain, menyebabkan satu bangunan kosong sehingga hari ini. Dan TH atau tabung haji terpaksa menanggung kerugian nilai pelaburan berjumlah RM40.25 juta pada tahun 2019. Jadi maka dengan itu tabung haji telah memutuskan untuk menjual syarikat berkenaan pada RM96 juta. Jadi pembeli akan membayar RM100,000 secara tunai dan mengambil alih tanggungan syarikat termasuk bayaran balik pembiayaan bank yang berjumlah RM192 juta. Okay, baik, yang seterusnya ini adalah satu laman web Sepit Biru mengenai info dari sumber prima berkenaan dengan penalisis ketal lutut bila tahu tabung haji jual 50% saham dengan harga RM100,000, RM100K. Beliau berkata, ketal lutut saya apabila menerima salin resmi. Ini adalah surat pengesahan daripada tabung haji bahawa Menteri Agama, bekas Menteri Agama iaitu Dr. Mujahid,
kerajaan Pakatan Harapan kerajaan terdahulu telah pun meluluskan penjualan 50% pergerakan tabung haji di dalam Abraj Sendirian Berhad hanya dengan harga RM100,000. Jadi ini Dia jual tu bawah pasaran, harga pasaran kan? ya memang pelik lah macam mana dia boleh setuju untuk jual dengan harga RM100,000 tu. Sedangkan mana tadi? Hilang lah. 100,000 tu kira harga murah sangat ke apa? Memang harga murah. Dia bukan harga pasaran kan? Oh, macam tu. Kalau cerita aku terus masuk lah, sambung kan. Isu dia sama juga macam aku punya isu. Aku cari isu ni dekat akhbar, yang mana kalau kita orang tengok Plagiat. bukan, kita sama satu-satu. Kalau korang boleh search dekat YouTube, Parlimen hari ni yang baru-baru ni langsung hari tu, diorang isu hangat sampai bergaduh dalam Parlimen, yang mana menteri kita yang sekarang mengemukakan isu tadilah yang Hakim tunjuk tadi, yang mana time waktu kerajaan PH Mujahid menghandle, dia jual semua aset, kebanyakan aset harta besar tabung haji, aset harta tanah, harta hotel semua. Dan sekarang ni dekat dalam akhbar menyatakan yang tabung haji kini ada aset 78 bilion, tapi ada harta yang tidak dikuasai oleh Islam. Lembaga tabung haji yang dikecam teruk serta didakwa dikuasai orang bukan Islam semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan kini mencatat lebihan aset sebanyak 1.9 bilion. Maknanya tabung haji ni ada lebihan aset daripada sebelum, tapi telah wujud harta bukan Islam. 1.9 bilion tu bukan harta Islam, bukan dikuasai oleh Islam. Mana bercampur kan? Dia dah itulah, dah ada orang lain lah. Lepas tu dia apa katanya, sebab apa dia jual, dia kata dia mengikut mana tadi? Dia mengikut laporan sebelum. Jadi dia Mujahid ni dia kata dia salahkan kerajaan sebelum, sebab itu belum yang dia kata yang tabung haji ni sebenarnya tengah merosot. Dia jual tu untuk selamatkan tabung haji. Itulah isu dia. Jadi kerajaan sekarang ni kata macam tak mungkin, kenapa sampai kena jualkan aset tidak mengikut harga pasaran, di bawah harga pasaran. Bukan sepatutnya. Sepatutnya kalau nak jual aset, jual lah lebih daripada pasaran, tak harga pasaran, baru ada untung. Ini dia jual harta dia di bawah paras pasaran, tu yang jadi isu hangat tu lah. Lagi? Asalnya tu jalan kot bagi isu. Okay, next. Sudah. Aku oi. Sudah. Banyak dengan Faris. Assalamualaikum semua. Di sini kita boleh tengok sumbangan yang dilakukan oleh tabung haji ketika COVID-19, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia kita, iaitu YB Datuk Seri Dr. Adham Bakar, iaitu Menteri Kesihatan kita yang sekarang, telah membuat sumbangan sebanyak 205 botol air Zam-Zam kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana ini merupakan satu inisiatif daripada pihak tabung haji bagi membantu KKM untuk menangani COVID-19. Tak dapat pun. Kesemua air Zam-Zam ni digunakan diberikan kepada frontliner kita yang berpenaan. Pergi ambil Zam-Zam sikit. Itu tak dapat. Okey, yang mana nombor 2 ni kita tengok TH telah mengagihkan sumbangan sebanyak 3 juta kepada 25 masjid terpilih di seluruh negara, di mana TH memberikan kenderaan dui fungsi yang mana dia boleh digunakan sebagai van jenazah.
Dan masjid-masjid yang diberikan ni boleh membantu masjid-masjid ni untuk menunaikan fardu kifayah seperti menguburkan jenazah, hantar jenazah untuk ke kubur dan sebagainya. Dan inisiatif lain dia boleh digunakan sebagai aktiviti keagamaan seperti kelas fardu ain. Ya, contoh ambil budak-budak daripada rumah yang tak ada kenderaan untuk datang belajar di masjid, bolehlah ke pihak masjid pergi ke satu rumah untuk ambil budak tu. Oh, budak-budak Ya. pergi Badoan naik van jenazah tu. Lah, memang gangster sikit. Nanti dia boleh cerita kawan dia, aku naik van jenazah ni, pergi kelas ngaji, hampa tak ada. Ni kira CSR dia ni Bagus. Lepas tu, Bagus tak dia disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Nik Muhammad Hashuddin bin Yusof, iaitu pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH. Itu saja. Dah, Pari. Okey, untuk seterusnya TH laksanakan program gotong royong masjid. Okey, ni baru lagi 17 Julai 2020 dia orang pergi bersihkan masjid sebab lepas banjir. Ni dekat daerah Kota Belud, Sabah. Okey, berita dia, Lembaga Tabung Haji telah menganjurkan program gotong royong di Masjid Jami' Al-Hashim yang melibatkan seramai lebih 100 orang terdiri daripada anggota TH Negeri Sabah, ahli jawatankuasa masjid serta ahli komuniti daerah Kota Belud. Diorang nak buat macam ni, macam kebajikan tolong untuk bersihkan masjid. Pada samping tu lebih rapat dengan penduduk setempat. Dekat situ diorang boleh mengukuhkan lagi ukhuwah di antara TH Negeri Sabah dan penduduk setempat. Okey, objektif utama program ni adalah untuk membersihkan dan membaik pulih keadaan masjid yang terjejas akibat bencana banjir lewat Jun 2020 yang lalu, sekaligus mengurangkan kerja beban ahli jawatankuasa masjid. Lepas tu Tabung Haji juga dia bantu masa-masa banjir kilat yang terlibat ni melalui Zakat Wakalah Negeri Sabah dengan memberi bantuan kewangan sebanyak RM142,500 kepada 285 buah keluarga yang terlibat. Di mana setiap keluarga tu akan menerima sebanyak RM500. Ngam soy. Okey, Tuan Haji Mustaqim bin Muhammad selaku pengarah eksekutif operasi Tabung Haji juga ada berkata, program yang kita laksanakan ini adalah satu daripada aktiviti khidmat masyarakat dalam usaha membantu mereka khususnya yang ditimpa bencana dan memerlukan bantuan. Program yang sebegini juga merupakan platform terbaik bagi pihak pengurusan Tabung Haji untuk mendekatkan masyarakat dengan mengeratkan lagi ikatan silaturahim. Lepas tu okey, dah sudah yang tu, kita pergi slide yang seterusnya. Dekat sini ini yang paling penting sekali, sebabnya ini subsidi haji. Okey, Tabung Haji memberi subsidi haji. Subsidi haji ni dia setiap tahun untuk orang yang pergi haji, Tabung Haji akan beri subsidi untuk mereka menunaikan ibadah haji. Subsidi haji dia setiap tahun ke? Okey, di mana pelaburan CSR yang terbesar dan terpenting ialah peruntukan subsidi haji untuk jemaah haji muassasah. Yang muassasah syarat dia pertama kali setiap tahun. Kemudian subsidi ini dia tolong orang yang nak pergi haji tu sebanyak sebab tu haji pergi haji murah, RM11,000, RM14,000 walaupun kos haji sebenar bagi setiap seorang jemaah tu terus meningkat setiap tahun. RM15,000. Kalau pergi sendiri berapa ribu tu? 20 kat. Tabung Haji telah menyumbangkan subsidi ini sebagai usaha Mantap Tabung Haji, mantap jemaah haji Malaysia. Mantap Arif. Selain tu, semua subsidi ni dia merangkumi kos operasi haji di Malaysia dan di Tanah Suci. Dia juga ada memperuntukkan sebahagian besar perbelanjaan untuk menampung operasi sokongan haji yang merangkumi bimbingan haji, khidmat rawatan dan kewangan serta khidmat petugas haji. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, yang terakhir adalah plan ataupun strategi tabung haji untuk masa akan datang. Okey,
seperti yang kita tahu tahun ni ibadah haji tidak dapat ditunaikan kerana COVID-19. So tabung haji Aduh, sedih lah sini. Aduh. awal lah membuat persediaan awal untuk mengurusan ibadah haji untuk tahun-tahun yang akan datang. Contohnya kalau tahun depan kita boleh buat ibadah haji, tapi kalau ikut SOP ke apa tabung haji kena plan pengurusan tu lebih elok lah. Okey, seterusnya kita tahu juga COVID-19 ni menyebabkan kita punya ekonomi sedikit merudum ke apa kan. Dari situ tabung haji memantau pelaburan dia secara pemantauan berskala. Okey, seterusnya dari segi operasi pula. Tabung haji ingin menjadi lebih efisien dan menambah baik perkhidmatan dan mengurangkan kos. Mantap, Bang. Mantap. Okey, disebabkan perkhidmatan tabung haji sekarang ni ramai yang lebih celik IT lah orang kata kan. Celik IT, so perkhidmatan digital akan lebih diperluaskan macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Mantap, budak tu belum. Mantap. Nak tanya. Dah habis lah. Habis lah. Ada lagi soalan tak? Kami nak tanya apa? Haji tabung haji. Ha? Sikit betul strategi tabung haji. Tu. Malas abang. Sikit banyak ah. Paling Nak tanya tabung haji ada app dia tak? Ha? Tabung haji kan kata digital. Dia ada buat macam atas talian ke, online ke, apps ke. Kalau apps tu tak ada, kalau macam kita nak transfer duit, kita boleh guna online sekarang macam Bank Islam, Maybank semua tu, kita nak aktifkan dia, kita pergi cucuk kad Maybank kita, lepas tu kita tekan lain-lain ke apa entah, perkhidmatan lain-lain lah. Lepas tu kat situ ada tabung haji, lepas tu masukkan nombor akaun tabung haji, dari situ kita boleh connect online ke tabung haji dengan Maybank ke, tabung haji dengan Bank Islam ke apa-apa lah. Oh macam tu. Mantap. Kalau contoh kita Bang, muka yang kerek lah. ya betul. Tiba. Alhamdulillah setakat ini sajalah pembentangan kami pada hari ini berkaitan dengan tabung haji. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.